الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini diturunkan di Madinah. Mengandungi 38 ayat. Dinamakan Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pada awal surah ini diterangkan bahawa orang-orang kafir yang menentang Islam, Allah sia-siakan amal mereka. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta meyakini kebenaran Al-Quran,
yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka serta menjayakan keadaan mereka di dunia dan di akhirat. Surah ini juga dinamakan surah Al-Qital, yakni peperangan, kerana di dalamnya diterangkan secara khusus mengenai peperangan yang berlaku di antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang kafir yang menceroboh, serta diterangkan hukum-hukum dan peraturannya serta balasan yang sebaik-baiknya yang akan didapati oleh orang-orang Islam yang gugur syahid. Intisari kandungannya, setelah menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir dan memberi arahan supaya orang-orang yang beriman bersedia membela agama Allah dan berjuang dengan gagah berani menentang pencerobohan musuh, maka Allah Ta'ala menegaskan bahawa orang-orang yang mengaku beriman akan diuji sehingga ternyata adanya orang-orang yang berjuang di antara mereka dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintahnya sehingga dapat disahkan benar atau tidaknya berita-berita tentang keadaan mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahawa kehidupan di dunia yang tidak berdasarkan iman dan taqwa hanyalah ibarat permainan dan hiburan. Jika mereka beriman dan bertakwa, maka amatlah baik kesudahannya. Dan ia tidak meminta mereka mendermakan harta bendanya, melainkan untuk memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka. Tetapi sayang, kebanyakan manusia bersifat bakhil. Padahal sesiapa yang berlaku bakhil, kedekut daripada mendermakan harta bendanya pada jalan Allah, maka sebenarnya orang itu hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesiapa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Orang-orang yang kafir serta menghalangi dirinya dan orang lain dari jalan Allah, Allah sia-siakan segala amal mereka. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ialah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka dan menjayakan keadaan mereka di dunia dan di akhirat. Berlakunya demikian kerana sesungguhnya orang-orang yang kafir menurut perkara yang salah dan sesungguhnya orang-orang yang beriman menurut perkara yang benar dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah menerangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat bawaan mereka masing-masing. Kita berada dalam penafsiran surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang ke-47 pada juzuk yang ke-26. Surah ini dinamakan sebagai surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengandungi 38 ayat. Dinamakan surah Muhammad dalam menjelaskan penurunan Al-Quran ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran tidak disebut nama Muhammad melainkan 4 kali. Pada surah Ali Imran, itu firman Allah Ta'ala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Pada suratul Ahzab, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ. Dan juga pada surah ini, yakni surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Dan suratul Fath, Muhammadur Rasulullah. Ini 4 surah atau 4 tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan namanya. Dan surah As-Saff disebut dengan nama Ahmad. Berarti Muhammad dan Ahmad disebut pada 5 tempat.
Manakala baki lagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Rasul. Ya ayyuhar Rasul. Atau disebut dengan perkataan Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Atau disebut dengan perkataan abd, yakni hamba Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Dan sebahagian lagi disebut tentang sifatnya. Maka ini bagaimana Allah Ta'ala menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kala dengan namanya Muhammad, kadang-kala dengan Ahmad, kadang-kala dengan sifat Rasulnya, kadang-kala dengan sifat Nabinya, kadang-kala dengan sifat perhambaannya. Dan kesemuanya ini merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan juga surah ini sebagai surah Al-Qital, surah peperangan. Kerana di dalamnya diterangkan hukum hakam peperangan. Sama ada yang membabitkan tawanan perang, harta ghanimah, yakni harta rampasan perang, hudnah ataupun gencatan senjata keamanan dan sebagainya, perkara yang bersangkut paut dengan hukum peperangan. Dan surah ini punya kaitan yang rapat dengan surah Al-Ahqaf sebelum ini. Itu surah yang ke-46 sebelum ini. Kalau kita lihat pada akhir surah Al-Ahqaf, Allah Ta'ala menyebut, fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Bukankah yang dibinasakan itu hanyalah kaum yang fasik? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kelompok fasik itu siapa? Yang paling depan itu kalangan orang-orang kafir. Ini teratas kalangan kelompok golongan fasik. Kalau kita melihat kandungan surah ini sebagaimana kita dah ringkaskan dalam bacaan kita atau penjelaskan kita dalam pimpinan rahmat. Lihat dalam penafsiran ini pula. Bila kita melihat kandungan surah ini mengandungi hukum yang berkait dengan jihad pada jalan Allah. Ini bersesuaian kerana surah ini ialah surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah dia tak akan bercerita tentang perang. Tetapi bercerita tentang akidah. Bila mana surah itu surah Madaniyah, maka diceritakan hukum hakam. Dan hukum hakam yang diceritakan di sini, hukum hakam yang berkait dengan peperangan, yang membabitkan tawanan-tawanan perang, yang membabitkan harta rampasan perang, yang menyebut tentang sifat orang kafir, sifat orang beriman, balasan kedua-duanya di dunia dan di hari akhirat. Dan juga keadaan orang-orang munafik dan keadaan orang-orang yang murtad. Juga disebut dalam surah ini, orang-orang yang murtad atau disebut murtadin. Bagaimana akibat dan bagaimana ancaman serta azab yang dijanjikan kepada mereka. Surah ini dimulakan dengan menyebut secara langsung, mubasyaratan, disebut langsung tentang Allah Ta'ala menceritakan sifat orang kafir, musuh Allah dan Rasul. Dan surah ini secara langsung Allah menzahirkan murka Allah Ta'ala kepada mereka. Kemudian Allah menyebut sifat orang beriman dan redha Allah Ta'ala kepada mereka. Untuk memberi suatu perbezaan yang jelas bagaimana firman Allah Ta'ala, kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikian Allah memberikan satu perbandingan yang jelas. Itu orang kafir yang dimurkai dan orang yang beriman yang diredai. Supaya jelas di hadapan manusia, kamu cuma ada dua pilihan. Menjadi orang beriman dan kamu akan diredai, atau kamu menjadi orang kafir dan kamu akan dimurkai oleh Allah. Ia suatu penjelasan yang mudah. Iman atau kufur. Tak ada cerita nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Seolah kalau soalan objektif A atau B. A ke B. Itu A beriman dan redha Allah. Atau B kufur dan murka Allah SWT. Supaya manusia memilih dengan cepat. Tak payah nak fikir banyak-banyak pilih. Nak beriman dan dapat redha Allah atau nak kufur lalu mendapat murka dan azab Allah. Maka orang yang bijak ataupun manusia dengan basic otak mereka, pasti mereka nak redha Allah. Mereka nak balasan syurga. Maka nak balasan syurga tidak ada jalan lain melainkan beriman kepada Allah. Dan surah ini memerintahkan orang beriman supaya memerangi orang kafir dengan peperangan yang sungguh-sungguh. Qitalan anifan la hawadata fih. Perang betul-betul. La hawadata fihi, tak perlu berkompromi dan bertolak ansur lagi. Kalangan orang-orang kafir. Kerana mereka ini kafir dan mengikuti kebatilan. Dan Allah memberi khabar gembira dalam surah ini kepada orang beriman dengan kemenangan. Bila mana mereka membantu agama Allah dan bersabar dalam menghadapi musuh, maka Allah Ta'ala akan berikan kemenangan. Dia ada dua syarat. Pertama, melawan musuh Allah.
melawan orang-orang yang menentang agama Allah. Yang kedua, bersabar. Tak boleh harap lawan terus menang, kena sabar. Sifat sabar ini sifat orang-orang yang berjuang. Maka Allah menjanjikan kemenangan. Dan Allah menjelaskan, wa abanat khuzlanal kafirina likarahiyatihim ma anzalallah. Allah menceritakan bahawa orang kafir kesudahannya ialah sia-sia. Allah akan turunkan kekalahan kepada mereka disebabkan mereka benci dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut suatu perbandingan bagi orang kafir di Mekah dan seumpamanya yang melampau, yang memusuhi Islam dengan sifat permusuhan mereka dan golongan kaum yang dahulu yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga menerangkan ayat yang kita bacakan ini. Berbagai nikmat di dalam syurga yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa untuk mereka terus bersemangat mentaati Allah, mempertahankan keimanan mereka dan mempertahankan ketundukan mereka kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam surah ini Allah menceritakan tentang sifat orang munafik. Seolah-olah surah ini menceritakan 3 musuh Islam. Kafirnya, munafiknya dan golongan murtad. Dan itu yang kita dapati dalam dunia Islam hari ini. Orang kafir, orang munafik dan orang yang murtad. Yang bakal Quran, orang murtad. Yang berasal daripada Iraq, yang sudah murtad daripada agama Allah. Dan demikian kelompok-kelompok seumpama mereka. Mereka ini ataupun Allah Ta'ala menyebut senarai musuh Islam. 3 jenis. Wa imma mereka orang kafir dengan sifat-sifat mereka disebut dalam Quran. Atau golongan munafik yang jelas sifat mereka, munafik yang pura-pura. Atau golongan murtad yang meninggalkan Islam. Tentu bila mereka meninggalkan Islam, mereka akan memusuhi Islam. Mereka tak mungkin tinggalkan Islam kemudian okey dengan Islam. Tak mungkin. Mereka tinggalkan Islam, terus mereka akan memusuhi Islam. Maka ia berbeza dengan orang yang meninggalkan Kristian, masuk Islam, mereka tak akan memusuhi Kristian. Tapi mereka menjelaskan kebatilan Kristian, bukan memusuhi. Ia berbeza. Tapi orang Islam yang murtad tinggalkan Islam, masuk agama apa pun, mereka pasti musuh Islam. Pasti menyebarkan dan menyebut fitnah-fitnah terhadap agama Islam. Maka ini satu perbezaan yang jelas antara acuan yang dibentuk orang beriman dengan orang kafir. Maka Allah menyebut tentang sifat munafikin dan sifat orang-orang murtad dan janji Allah serta amanah Allah Ta'ala terhadap mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam keadaan Allah sebut tentang munafik, tentang orang murtad, di tengah-tengahnya Allah menyebut tentang orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah, yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa segala perbuatan mereka itu tidak akan mengendorkan, mengurangkan agama Allah Ta'ala. Allah beritahu dalam Quran, apapun perbuatan musuh Islam terhadap Islam, dia tak akan menjejaskan Islam. Dan ini dapat dibuktikan jumlah umat Islam tak pernah susuk dan berkurangan. Di dunia ini tak pernah susuk. Apapun mereka tohmah pada Islam, apapun gelaran dan label yang mereka kenakan pada orang Islam, baik pengganasnya, baik koloknya, baik fundamentalnya, apa sahaja gelaran-gelaran buruk kepada masyarakat kena pada orang Islam. Hatta dalam bab ekonomi, mereka menamakan orang Islam dunia ketiga, mungkin dunia keempat. Mereka cuba mewar-warkan watak negara Islam, negara kebuluran, negara miskin, negara tidak ada civilization, tidak ada tamadun, negara yang menindas wanita, negara yang menindas kanak-kanak kerana bersunat. Negara, semua tasywihat atau gambaran buruk yang mereka sebut tentang Islam. Wanita dan negara Islam mereka sebut macam-macam. Kononnya negara Islam, wanita tak bebas untuk buka rambut. Tu terpaksa bertudung, tak tudung kena piak, kena rotan. Mereka lupa itu pilihan wanita muslimah Islam bertudung. Mereka anggap dipaksa. Kanak-kanak bersunat, mereka anggap menzalimi kanak-kanak. Itu waktu satu ketika bila ada seorang Kristian masuk Islam kerana berkahwin, kemudian dia murtad kembali, dia nak ambil anak dia. Dia cuba mempengaruhi media di Australia ketika itu bahawa punca dia nak ambil anak kerana anaknya akan disunatkan. Dalam orang-orang Kristian khususnya. Yahudi tak? Yahudi bangsa mereka bersunat. Sunat ni berjawi lah. Kau tuan-tuan anggap sunat apa pula ni, solat sunat tu.
Maksudnya berjawi. Artinya orang-orang ni, mereka gunakan isu tadi, mempengaruhi media di Australia, satu ketika dahulu kalau tuan-tuan masih ingat, untuk menyekat daripada atau diambil kembali kanak-kanak yang tadi larikan daripada Australia ke Malaysia atau lebih tepat ke Terengganu. Nak ambil balik. War-warkan kisah sunat. Orang Yahudi mereka bersunat. Orang Kristian kita dah cerita bagaimana mereka menggugurkan hukum sunat. Asalnya hukum sunat ini ada dalam Bible dan wajib. Kerana seorang raja dia berkata kepada para pemimpin Kristian, aku boleh menyebarkan Kristian dengan syarat gugurkan hukum sunat. Raja itu takut sunat. Kalau sekiranya kamu gugurkan hukum tersebut, aku akan jaga agama kamu. Kuasa. Akhirnya digugurkan hukum sunat. Dan ketika itu sebelum datang umat Islam, Yahudi bergaduh dengan Kristian. Cara Yahudi, cara Kristian nak membunuh orang Yahudi, maka tengok kalau sunat itulah Yahudi maka dibunuh. Begitu mereka lakukan. Walhasil itu adalah Kristian asalnya. Tapi kerana hendak memenuhi biar Kristian tersebar, mereka sanggup buang hukum yang jelas. Dan itu terus berlaku kepada agama Kristian. Setiap kali mereka mahu ingin disebarkan, mereka sanggup gugurkan hukum hakam. Akhirnya mereka juga terpaksa ataupun menggugurkan hukum hakam berkaitan dengan LGBT. Sehingga tertegaknya gereja LGBT. LGBTQRSTU sampai Z. Ya benar, setiap tambahan itu ada makna. Tuan-tuan kelakon sebab tak kuat baca ni, tak tahu ni. Tengok dia punya tambahan plus. Mereka terus. Bahkan mereka masukkan satu kelompok lagi, golongan lelaki yang rasa dia perempuan, walau 5 minit. Kayaknya ada seorang lelaki tu. Dia masuk suka angkat berat. Dengan membayangkan dia wanita. Bayangkan wanita, 5 minit aja. Oh dia anggap dalam grup ni, LGBT ni ada satu istilah ni. Okey, dia pun menang tournament ataupun menang pertandingan angkat berat. Dia lelaki berjanggut tapi dibayangkan dia perempuan. Sebab mereka menganggap dalam hari ini barat, mereka jadi bodoh dalam mendefinisikan siapa perempuan. Apa itu perempuan? Siapa perempuan? Mereka jadi macam tak tahu. Kita dalam Islam tak perlu definisi. Kerana ia jelas perempuan. Tak payah definisi. Mereka perlu satu definisi. Kerana mereka nak menghalalkan transgender. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Ceritanya semua sukan-sukan. Hari ni saya baca beberapa berita terkini. Mereka nak ban golongan transgender daripada masuk sukan bagi bahagian perempuan. Tidak semua perempuan kalah. Bayangkan Mike Tyson tukar jadi perempuan. Tuan-tuan kenal Mike Tyson? Masuk tinju. Agak-agak macam mana muka perempuan tu kena tumbuk. Ni semua lelaki ni tukar jantina masuk sukan. Lari 100 meter. Masuk sukan renang. Habis perempuan tak boleh main apa-apa. Habis perempuan terus dinafikan. Tak ada. Kononnya kebebasan, sebenarnya mereka membunuh wanita itu sendiri. Ini masalahnya golongan feminis menyokong grup ini. Walau ia sedang membunuh karakter wanita itu sendiri. Kerana wanita tak ada masuk apa pun bidang sukan. Semua lelaki jadi perempuan, dia pun menang. Bayangkan, main congkak pun lelaki menang. Tukar transgender. Maka ini di antara dikatakan bagaimana kelompok orang kafir, apa pun yang mereka cuba jatuhkan Islam, Islam tidak akan terjejas. Tuan-tuan yakin benda ni? Apa pun mereka buat. Tapi bukan bermaksud kita biar. Orang baca Quran biar. Tak jejah Islam. Bukan maksud begitu. Kita akan pertahankan Islam. Tapi kita nak betul hakikat ini agama Allah. Dia tak akan berkurangan. Ceritalah macam mana musuh buat. Cuba selewengkan Quran. Ni yang baca Quran kata, saya boleh berhenti daripada membaca Quran dengan syarat. Dia buang ayat-ayat perang kepada orang kafir. Ayat perang buang, saya berhenti baca Quran. Untuk mendapat simpati orang kafir. Yang baca Quran ni kata. Jadi kita lihat bagaimana orang kafir buatlah apa pun, buat nak buat. Semenjak Perang Dunia Pertama, kedua, dan bakal Perang Dunia Ketiga. Dan setiap huru-hara mereka timbulkan dalam negara Islam. Di Yaman misalnya, di Syria misalnya. Di semua wilayah-wilayah orang Islam majoriti. Atau di India. Mereka keluar statement, kita mesti pastikan umat Islam di India jangan sampai 30%.
Umat Islam hari ini dianggap hampir 27% di India. Maka mewakili hampir 200 juta. Ya, Parlimen India cuba memastikan umat Islam jangan sampai 30%. Kerana ini akan mengancam survival Hindu India. Mereka bergerak ke arah tu dengan membenarkan pembunuhan, membenarkan rogo, penganiayaan, memurtadkan orang Islam secara besar-besaran. Tapi apakah umat Islam berkurangan? Dengan apapun langkah jahat, baik didalangi oleh negara atau NGO atau individu, Islam tidak akan kita katakan Islam tidak akan terjejas walau sedikit. Islam terus apa yang disebut oleh Rasulullah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam terus tinggi. Kerana Islam ni agama Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Apakah Islam berkurangan? Bertambah. Rasulullah wafat. Kerana Islam ni bukanlah agama Muhammad SAW, agama Allah. Mati Rasulullah sebagaimana mati Nabi-Nabi yang lain. Maka para sahabat meneruskan perjuangan. Mati para sahabat, para tabi'in meneruskan perjuangan. Seterusnya orang Islam dan seterusnya sampailah hari kiamat. Dan kita terus melihat bilangan umat Islam banyak dan banyak dan banyak. Banyak, dia tak kurang. Buatlah macam mana pun, tak kurang. Nak bunuh ke, nak tangkap ke, nak fitnah ke, nak murtadkan orang Islam, dia tak akan terjejas. Namun ia macam saya sebut bukan bermaksud kita biarkan. Maka Allah menyuruh kita untuk memperjuangkan agama Allah. Illam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tidak tolong agama Allah, Allah tetap akan menolong agamanya. Ayat ini merujuk kalau kamu tak tolong Nabi SAW, Allah akan tolong. Maksudnya Rasulullah buat agama Allah. Kalau kamu tak nak tolong agama Allah, Allah akan tolong. Sebab itu kita lihat dalam sejarah Islam. Bila orang Arab dah lalai daripada memperjuangkan, menjaga Islam, Allah ganti orang bukan Arab. Baik ilmu Islam. Yang saya sebut, ulama-ulama hadis akhirnya bukan di kalangan orang Arab. Datang Imam Bukhari daripada Uzbekistan. Datang Imam Muslim daripada Naisabur. Datang Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Datang Imam Nasai. Yang semua bukan orang Arab. Semua daripada wilayah luar Arab. Akhirnya mereka menjaga hadis Rasulullah. Mereka menjaga ilmu-ilmu Islam. Dan sebagaimana yang jaga politik Islam. Orang Arab dah tak minat politik, minat berhibur, duit banyak. Main pompam, minum arak dan sebagainya. Allah ganti bangsa lain. Datang bangsa Turki. Jaga Islam. Orang Turki jaga Islam. Orang Morocco jaga Islam. Kita ada daulah Murabitin, kita ada daulah Muwahhidin di Morocco yang jaga Islam. Orang Morocco ni orang Afrika, orang panggil Barbar. Masalah panggil Barbarian. Ini golongan Arab Barbar. Arab Padang Pasir. Membentuk satu negara Islam yang terkenal. Daulah Muwahhidin dan Murabitin. Yang hebat. Artinya Allah pilih orang Afrikanya. Apakah Allah pilih? Allah Ta'ala pilih orang Turkinya. Untuk jaga Islam, Allah pilih orang Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi berbangsa Kurdistan. Cakap bukan cakap Arab. Orang Kurdi tak cakap Arab. Bukan bahasa Arab. Zaman Salahuddin dia cakap Arab lah. Sekarang orang Kurdi dia ada dua bahasa. Bahasa Kurdistan, bahasa Arab. Ramai guru saya daripada Kurdistan. Mengajar di Universiti Islam Antarabangsa. Dari Kurdistan. Jadi cakap bahasa Kurdi ni. Yang mereka ini pernah Allah beri kemuliaan menjaga Islam. Bahkan Allah pernah beri kepada tentera Mongol. Mongolia masuk Islam. Orang-orang Mongol, Tatar Mongol masuk Islam. Sehingga mereka membentuk negara Mamalik. Mereka membentuk negara Khilji atau dipanggil dinasti Empire Khilji di India. Memerintah India selama 300 tahun. Orang Mongol yang asal terkenal sebagai musuh Islam. Yang kalah dalam peperangan Ain Jalut. Kalah dalam perang Ain Jalut. Buat kali pertama Islam berjaya mengalahkan Tatar dan Mongol. Menyekat ancaman. Kemudian Mongol ini bertukar menjadi negara Islam. Menjadi pejuang Islam. Belum pernah dalam sejarah bangsa penjajah ikut agama yang dijajah. Belum pernah. Kalau tuan-tuan baca sejarah. Tak ada bangsa yang menjajah negara. Dia akan ikut agama negara dijajah. Biasanya yang dijajah tu ikut penjajah. Tapi tidak berlaku pada Islam. Mongol menjajah Islam, Mongol masuk Islam. Dan mengasahkan negara Islam. Lebih 300 tahun memerintah atas nama Islam. Ini menunjukkan bagaimana Allah yang jaga agama Allah. Allah jaga.
Kalau orang ni tak nak, orang tu tak nak. Kalau tuan-tuan tak nak, Allah ganti orang lain. Thumma la yakunu amsalakum. Orang yang Allah ganti ni tak akan jadi perangai macam kamu. Malah kuliah, tak macam tu. Yang jenis kurang ibadat, tak macam tu. Yang Allah ganti ni lebih special. Yang jaga agama Allah, yang jaga ilmu Allah, jaga semua. Jangan sampai Allah ganti kita. Kalau kita tidak mahu mengambil peranan menjaga agama Allah, Allah akan ganti orang lebih baik pada kita. Tak kira siapalah Tok Bilal, tak nak bang dah. Allah ganti Tok Bilal lebih baik pada dia. Ustaz dah tak nak ngajar dah, Allah ganti ustaz lebih baik pada dia. Anak murid tak nak dengar kuliah dah, Allah ganti anak murid lebih baik pada dia. Kalangan orang pemurah dah tak nak derma dah, penat dah derma, Allah ganti orang pemurah yang lebih baik pada dia. Demikian dunia Islam akan digantikan lebih baik. Yang ruginya orang yang melihat atau orang cuba meninggalkan kebaikan sesudah Allah berikan kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, kita diperintahkan istiqamah. Baik. Istiqamah. Ingat tempat kita tu, orang menunggu je nak ambil. Menunggu je nak ambil. Kalau tuan-tuan tak nak pergi haji, orang lain pergi haji. Oh, saya tak nak pergi haji. Biar kurang orang kat Mekah. Tak kurang orang kat Mekah. Kalau tuan kata, saya tak nak pergi haji. Biar kurang orang kat Mekah. Tak ada kurang. Tetap orang ambil tempat kita. Tidak pernah. Saya tak nak tawaf. Tak nak tawaf, malah tawaf. Ada orang ambil tempat kita tawaf. Demikian peredaran hukum atau perintah Allah Ta'ala. Kita dah tak nak hafal Quran. Anak kita tak nak hantar tahfiz hafal Quran. Orang lain yang akan hafal Quran. Anak orang lain yang akan hafal Quran. Akhirnya anak Cina hafal Quran. Anak India hafal Quran. Dan anak Melayu tak nak hafal Quran. Allah ganti. Bukan lebih baik. Sebab itu perhati kalau kita tinggalkan agama Allah. Yang ruginya kita. Islam tak rugi. Kita tinggalkan masjid, Quran, zikir, ilmu. Yang ruginya kita. Yang benda-benda ni agama Allah, Allah tetap jaga dan Allah akan ambil orang yang layak untuk jaga. Allah akan ambil yang lebih layak. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, dia ni perangai ni tak akan macam kamu lagi. Baik pada kita. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa segala amalan kebaikan orang kafir buat, semuanya Allah batalkan. Dan Allah tidak akan ampunkan dosa orang kafir. Tak akan. Tidak akan diampunkan dosa syirik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang wajib mentaati Allah dan mentaati Nabi SAW. Taat Rasul sama sebagaimana taat Allah. Wajib beriman dengan Al-Quran sebagaimana wajib beriman dengan hadis Nabi SAW. Sebagaimana wajib kita dengar firman Allah, wajib kita mendengar sabda Nabi SAW. Keimanan. Yang tiada bezanya. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini, surah ini dengan kandungan asalnya atau poin asalnya, iaitu jihad pada jalan Allah. Ayat ni daripada mula lagi cerita jihad. Berperang pada jalan Allah. Maka Allah tutup ayat ini dengan ulang balik poin utama dalam surah Muhammad ini tentang kewajiban kita untuk mengambil kembali kemuliaan kita dengan menjauhkan diri daripada kehinaan, kelemahan dan sifat hina dengan mempertahankan agama Allah dan memberi peringatan supaya tidak berdamai dengan musuh Allah dalam keadaan kita kuat. Sudah ada satu hukum Islam, itu yang disebut sebagai hukum hudnah. Hudnah ialah gencatan senjata. Apa hukum gencatan senjata dalam Islam? Orang Islam diharamkan melakukan gencatan senjata ketika mereka kuat. Kalau ketika lemah, boleh. Sebagai satu strategi. Kuat tak boleh. Kalau orang Islam tengah kuat, musuh ajak gencatan senjata, no, tak boleh. Tapi ketika mana orang Islam tak kuat atau sama kuat, maka pemimpin Islam akan melihat maslahatnya. Tapi ketika kuat, Allah beri amaran, jangan buat gencatan senjata. Kerana masalah agama yang lebih utama. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut tentang sifat dunia yang merupakan tempat disia-siakan dengan bermain, disia-siakan dengan berhibur. Dan Allah menyeru kepada seluruh manusia dan orang beriman supaya mereka melakukan infak pada jalan Allah. Pemurah pada jalan Allah. Dan bila mana mereka pemurah pada dirinya sendiri. Contoh satu benda yang kita kena faham betul-betul. Infak ni simpanan kita di hari akhirat kelak. Tuan-tuan begitu confident simpan tabung haji. Hatta tak guna pun sampai mati. Tuan-tuan seronok simpan dalam bank Islamnya, Maybanknya, CIMB Bank. Seronok tak simpan duit dalam bank? Seronok. Tengok angka seronok. Tak ada apa, kita dapat angka je. Duit kita bank guna. Tapi kita rasa macam secure
Kita rasa macam selamat letak duit dalam bank. Kena pula geng-geng pencen ni lagi seronok simpan duit dalam bank. Bawa dalam bank, letak 100,000, 200,000. Buat apa? Belanja sikit-sikit, Ustaz tunggu mati. Sikit-sikit dikerik, sikit-sikit. Kita seronok simpan duit dalam bank. Tuan-tuan, siapa yang tak seronok simpan duit dalam bank? Tanya. Kalau kita tak seronok simpan duit dalam bank, masa kan ada bank. Kalau kita buat kajian, yang kebanyakan simpang dalam bank ni semua bersifat pasif. Mana simpang, senyap. Dia letak je, dia pun duduk dia. Kira-kira nak untung cara bank pun ada. Kira-kira nak belanja sikit-sikit sebagai satu jaminan masa depan dia pun ada. Hanya segelintir yang mungkin guna duit itu secara aktif. Keluar masuk sebagai bisnes. Kebanyakan kita simpan, kita pun ajak budaya menyimpan. Simpan duit untuk hari tua, hari mati. Tuan-tuan, simpanan kita sebenarnya ialah simpanan dengan menginfakkan pada jalan Allah. Sebab itu kata Rasulullah, mana kalangan kamu yang lebih suka harta orang lain berbanding hartanya? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, semua kami suka harta sendiri, bukan harta orang lain. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, harta kamu apa yang kamu belanjakan? Dan harta orang lain apa yang kamu tinggalkan? Jadi harta waris. Tapi kita ni duk besar harta kita tinggal. Tentu apa guna kita mati tinggal 300-400 ribu, berjuta sekalipun. Boleh ke siapa? Apa manfaat kita? Itu orang yang bijaksana. Dia belanjakan hartanya pada jalan Allah. Tentu kalau kita tengok ni, peruntukan negara, kerajaan negeri ke, ataupun mana-mana jabatan. Atau saya ambil contoh cikgu lah, cikgu. Kementerian Pelajaran, dia pun bagi peruntukan ke sekolah. Berapa? 100 ribu. Suruh perhabis tahun ni. Ni kalau sekolah tu tak reti perhabis, duit tu dia ambil balik. Bila dia ambil balik, tahun depan jangan harap dapat 100 ribu. Sebab tengok belanja 80 je. Bagi 80 ribu. Sebab apa? Tak bijak urus duit. Dapat 100 ribu, patut habiskan 100 ribu. Allah bagi rezeki pada kita. Dan Allah suruh uruskan rezeki ini dengan baik. Rezeki ini untuk kita dapat pahala dan dapat syurga. Kita dah sebut ayat tentang orang bila nak mati, dia menyesal dan minta dipanjangkan umur, nak buat apa? Nak sedekah. Sebab nampak duit banyak, dia tak guna, ruginya dia. Itu bila akhir tahun, bila dah nak audit, dah duit lebih lagi, pakat belanja benda tak faedah dah. Beli pasal bunga, asal habis duit. Sebab takut akan datang peruntukan tak dapat banyak. Ini kalau cerita sekolah-sekolah lah. Jabatan-jabatan ke, even kerajaan negeri ke. Orang tak reti belanja duit. Tentang kita, bila lihat rezeki kita, kena pandai belanja. Mana kita nak infakkan. Belajar daripada hadis Nabi SAW. Belajar hadis Nabi. Tentang seorang wali Allah. Yang disebut dalam hadis Rasulullah. Bagaimana dia membahagikan hartanya pada 3. Satu untuk disedekahkan. Satu lagi untuk disimpan. Dan untuk keluarga makan. Satu lagi dijadikan modal pusingan. Rasulullah cerita orang yang Allah berkati rezeki. Dia dah ada satu taksimat pembahagian. Itu tuan-tuan buatlah pembahagian. Kalau tuan-tuan tak boleh buat pembahagian 3 pun, buatlah setiap gaji kita, setiap pendapatan kita 10% untuk infak. Biar jadi satu kepentingan. 10% untuk infak. Gaji berapa? 1,000. Ini RM100 saya nak infak. Ikut mana pun infak lah, ikut mana pun. Gaji kita RM10,000. RM1,000 kita infak. Kalau tak boleh buat 30 secara 1/3. Ambil 10%. Mulakan 10%. Payah start 10%. 1%. 1%. Ialah, jadikan ia satu benda yang rutin. Kita sehingga dah tahu. Kita redha kalau gaji kita dipotong oleh KWSP, dipotong oleh LHTN, dipotong oleh Angkasa, dipotong oleh benda lagi. Oleh Kok Maut. Potong. Sanggup redha kita belaka. Tapi kenapa kita tak redha potong untuk simpanan akhirat? Kita jadi cerdik sikit, umur dah tua ni. Takkan tua-tua berbodoh. Jadi cerdik sikit. Duit kita ni untuk kita. Dan Allah sebut dalam surah ini. Betapa perlu kita infak. Untuk untung kita. Walau zahir nampak macam serah pada orang senang-senang. Tak, ini untuk kita. Kemudian saya kata tuan-tuan tersenyum serah duit kat bank. Tuan-tuan tahu bank buat apa duit? Ada seorang pakar ekonomi kata. Mudah-mudahan tak berlaku kat Malaysia lah. Dia kata kalau kita serah duit kat bank, apa bank buat? Dia akan cetak duit lebih banyak. Sebab dia ada jaminan duit tu dalam bank. Dia akan cetak banyak. Itu cara dia memperbanyakkan duit. Duit banyak. Di Amerika sebagai contoh,
Waktu berlaku pandemik. Kerajaan mereka telah mencetak 40% daripada jumlah dolar yang ada seluruh dunia. Dia cetak sendiri, dia cetak. Dan diberi milik pada orang kaya untuk running duit tu. Duit tu bersepah. Itu ada pakai ekonomi menyebut nanti dolar akan menjadi tisu tandas. Pada cetak banyak. Terutama bila ada negara-negara dah tak nak guna dolar dalam pembelian. Seperti Rusia dah guna rubel, mata wang dia. China dah gunakan mata wang dia. Sekian negara dah guna mata wang dia. Tak nak guna dolar. Dolar dicetak terlebih daripada kebiasaan. Dan itu dibuat oleh mana-mana negara, kalau rakyatnya suka menyimpang, bank akan cetak duit banyak. Akhir duit tu jadi banyak. Nilainya pun susut, turun. RM1 itu tak jadi RM1. Dia mungkin jadi 10 sen je. Nilai tu. RM10 tak jadi RM10. Dia mungkin jadi RM1. Sebab duit tu banyak. Dicetak kerana rakyatnya menyimpang duit dalam bank. Maka bank pun cetak sebab ada jaminan. Itu kata sebahagian pakar kewangan. Saya tak katakan Malaysia. Saya kata umum, sistem. Maka tuan-tuan kita, manusia janji 7% untung. Berebut melabur. Allah janji 700% bahkan lebih pada itu. Minimum keuntungan bila kita infak 10%. Al-hasanatu bi asyrati amsalihha. Setiap kebaikan 10 kali ganda. Minimum. Tuan-tuan cari satu bank bagi 10 kali ganda. Sekarang. Bank mana bagi 10 kali ganda? Ini saya duk tengok bank-bank yang melabur tak kira apa, bagi 15% setahun. Itu pun dia limit kan. Tak boleh banyak-banyak. Takut dia nak bagi kita banyak. 15% setahun. Tabung haji kasih berapa kat kita? Dulu banyak lah. 11%. Sekarang 3%. 4%. Allah bagi 10 kali ganda. Minimum. Sehingga kepada 700 kali ganda. Lagi tak jumpa bank tu 700 kali ganda. Sehingga kepada lebih banyak pada tu. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allah akan gandakan lagi lebih banyak. Dan Allah maha luas kurniaan. Jadi orang cerdik. Dia tahu pada akhir-akhir usia dia banyakkan infak. Jangan sampai datang malaikat maut. Barulah kata, ya Allah panjangkan umur. Aku nak infak ni. Dah tak guna lah. Maka kita mati tinggal duit yang kita tak guna untuk keuntungan kita. Maka Allah sebut dalam ayat ini. Tentang bagaimana perlu kita lakukan pada duit dan pada keuangan kita. Ini keuntungan yang Allah Ta'ala bukan sekadar janjikan keuntungan bersifat akhirat nanti, bukan bersifat duniawi, dia lapangkan rezeki kita dan tidak ataupun Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bankrupt dan muflis. Berkenaan dengan kelebihan surah ini, surah Muhammad. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha fi salatil maghrib. Nabi baca surah ini ketika mana solat maghrib. So baca surah Muhammad ni ketika mana solat maghrib. Bila Rasulullah baca maknanya dari kelebihan dia. Ya Nabi SAW baca semua surah ni, baca semua. Tapi bila kebiasaan Rasulullah baca surah tertentu dalam solat, berarti ada kelebihan yang bersifat khusus pada surah ini. Allah memulakan dengan menceritakan beza orang kafir dan orang beriman dengan firman-Nya, alladzina kafaru, adalah orang-orang kafir itu. Wasaddu an sabilillah, yang menyekat manusia daripada jalan Allah untuk beriman. Adalla a'malahum, Allah akan sia-siakan segala kebaikan mereka. Mereka kalau bersedekah, mereka kalau tolong orang, mereka kalau bantu anak yatim, apa pun kebaikan mereka, adallallahu a'malahum. Allah Ta'ala tak terima. Berarti syarat diterima amalan itu ialah Islam. Kita ada syarat umum diterima amalan, kita ada syarat khusus. Syarat umum diterima amalan, pertama Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga menepati sunnah. Itu syarat umum. Syarat khusus yang kita selalu bicara dalam tasawuf, itu dua, ikhlas dan mengikut sunnah. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad. Tidak diterima satu amalan melainkan dua perkara. Al-ikhlas wa muwafaqatuhu bis sunnah. Tepat dengan apa yang Nabi ajar. Sunnah yang Rasulullah SAW ajar. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam aku sembahyang. Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Buat haji macam aku buat haji. Kalau tak ikut macam baginda SAW, maka batal, tak sah. Baik, syarat umum penerimaan amalan Islam. Ikhlas menepati sunnah. Syarat khusus yang kita cuma bicarakan pada orang Islam, ikhlas dan menepati sunnah.
Maka Allah sebut dalam ayat ini, adalla a'malahum, Allah sia-siakan segala amal kebaikan orang kafir. Walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dalam keadaan dia melakukan amal soleh. Wa amanu, dan dia beriman sungguh-sungguh. Bima nuzzila ala Muhammadin, apa yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu min rabbihim, dengan meyakini ia adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Kaffara anhum, Allah ampunkan daripada mereka sayyiatihim, segala dosa mereka, segala kesalahan mereka. Wa aslaha balahum, dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan syarat iman dan amal soleh ini, termasuk syarat yang berikutnya ialah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup beriman dengan Allah je, lalu melakukan amal soleh macam Kristian. Dia beriman pada Allah, beramal soleh tapi tak percaya Muhammad. Atau macam segelintir kalangan Yahudi, beriman pada Allah dan melakukan amal soleh tapi tak percaya Nabi Muhammad. Allah sebut 3 di sini. Yang beriman, beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ganjarannya 2. Pertama, diampunkan seluruh dosa dia. Kaffara anhum sayyiati. Yang kedua, wa aslaha balahum, Allah memperbaiki seluruh urusan mereka, sama ada urusan dunia mereka ataupun urusan akhirat mereka. Maksud Allah Ta'ala memperbaiki, yakni Allah memperbaiki keadaan mereka, Allah memperbaiki kehidupan mereka, Allah Ta'ala pelihara mereka daripada dosa, Allah sentiasa ilhamkan kepada mereka untuk berbuat baik di dunia, dan Allah wariskan, Allah berikan kepada mereka nikmat di dunia sebagaimana Allah sediakan kepada mereka nikmat dalam syurga. Artinya bila Allah sebut wa aslaha balahum, Allah baiki keadaan orang beriman, kita ni sentiasa terilham buat baik. Terilham buat baik. Tuan-tuan, terilham buat baik satu nikmat. Bila kita tiba-tiba Allah ilhamkan kita buat baik. Oh, dah terilham, kita dah nak masuk Tasu'a Ashura, kita berada bulan Muharram yang mulia. Kita dah terilham untuk nak puasa ni. Kita dah plan nanti 9 Muharram saya nak puasa. 10 Muharram saya nak puasa. Kita dah terilham ni, saya nak sponsor orang buka puasa. Dah terilham lah. Orang lain tak fikir lagi, kita dah fikir. Ini satu nikmat. Kerana Allah jadikan kita mendahului orang lain. Orang lain tak fikir apa-apa lagi. Orang lain pun macam tak nampak lagi nak puasa bulan Muharram. Kita nampak dah. Ini bila orang tu benar-benar beriman pada Allah, Allah sentiasa ilham dia benda baik-baik. Dia nak mengaji ke, dia nak berzikir ke, nak tolong orang kan, nak tolong orang ke. Sebab itu kita ada manusia yang bila mana terbentang kebaikan, sabbaquna ila khairat. Dia macam ke depan sekali. Kadang dia tengok orang buat barang, dia tu ke depan tolong orang tu. Kadang dia tengok orang tu susah, dia tu ke depan menolong orang susah. Ini orang-orang yang Allah beri kemuliaan dengan ilham yang baik. Allah memperbaiki dia. Sebab itu bila kita diilhamkan dengan benda baik, disebut dalam hadis Nabi SAW, faliyahmadillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Hari ini tak ilham, kita datang kuliah. Walau seminggu dah tak datang. Alhamdulillah. Ilham. Bukan tempat ni lah, cerita lain ni. Ilham. Hari ni Alhamdulillah tak ilham baca Quran. Walau lama tak buka Quran. Tak ilham kita nak puasa sunat. Walau lama tak puasa sunat. Lepas Ramadan tak puasa-puasa lagi. Ustaz dah sebut kelebihan 9 Muharram, 10 Muharram. Tak ilham nak puasa. Alhamdulillah. Sebab saya kata diilhamkan dengan benda baik. Ini rezeki besar. Bukan rezeki kecil. Kerana dia menjadi simpanan yang besar. Bayangkan kita puasa bulan Muharram. Kelebihannya seperti kelebihan diampunkan dosa kita yang lepas tahun. Setahun dia ampun dosa. Banyak tu. Allah ampunkan. Kita pun tak ilham. Tak ilham untuk kita ni bagi orang makan, buka puasa. Semua puasa dia kita dapat. Oh, kita puasa lain sikit. Orang lain puasa sehari. Kita puasa dengan jumlah kepala orang kita beri makan. Orang beri makan tu, sebab Rasulullah sebut dalam hadis, siapa yang menjinakkan makanan orang berbuka puasa, dia dapat pahala puasa orang tu tanpa berkurang sedikit. Tak kurang sikit pun tak kurang. Akhirnya kita pun dapat pahala banyak. Orang puasa sehari, kita puasa jumlah kepala orang yang berpuasa. Kan bijak kita tu. Itu siapa? Bukan sebab kita bijak, Allah ilhamkan. Itu satu nikmat. Sebab itu Rasulullah kata, bila kita diilhamkan buat baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, maka berlindunglah kepada Allah. Hidup ni biar kita tak pernah diilham dengan benda buruk. Dalam doa Nabi ajar, Allahumma alhimni rushdi
Wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan aku benda-benda yang baik, yang bawa petunjuk, yang bawa kepada kebijaksanaan. Dan jauhilah aku daripada keburukan hawa nafsu aku sendiri. Dan keburukan hawa nafsu kita ni macam-macam. Kedekut, keburukan hawa nafsu kita lah tu. Nak tidur banyak pada orang lain, tu keburukan hawa nafsu. Malas, itu semua keburukan hawa nafsu. Semua perangai-perangai tak elok tu semua hawa nafsu. Tapi semua yang baik itu dipanggil rusdi. Apa maksud rusdi? Yang ni petunjuk. Ya Allah, ilhamkan aku petunjuk ke arah jalanmu. Tuan-tuan amalkan selalu baca doa ni setiap pagi, setiap sebelum kita tidur insya-Allah, setiap hari Allah ilhamkan benda baik. Tak ada benda buruk kita terfikir. Yang kepala otak kita benda baik boleh kita fikir. Daripada pagi, tengah hari, petang, malam. Ini kelebihan doa ni dan kelebihan orang beriman. Dan ini maksud wa aslaha balahum. Allah memperbaiki kehidupan mereka dunia akhirat. Kemudian kata Allah, zalika bi annal ladzina kafaru. Kenapa kamu kena perangi orang kafir? Demikian itu orang kafir, mereka sentiasa mengikuti kebatilan yang sesat. Wa annal ladzina amanu, ada orang beriman, mereka mengikuti kebenaran yang sebenar dari Tuhan mereka. Kadzalika, demikian. Yadribullahu lin-nasi amsalahum. Allah beri satu perbandingan yang jelas. Kenapa orang kafir perlu diperangi? Kerana mereka mengikut kebatilan. Kenapa orang beriman perlu dimuliakan? Kerana mereka mengikut kebenaran dari Tuhan mereka. Dan mereka mendapat kelebihan yang Allah sebut. Yang ini mendapat kemurkaan yang Allah Ta'ala ancam dan sediakan. Maka Allah Ta'ala menyuruh manusia berfikir. Sama ada untuk menjadi orang beriman yang diredai macam kita sebut pada permulaan kandungan surah ini, atau mereka memilih menjadi kafir yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah, yang diancam dengan azab dan diancam dengan kemusnahan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.